TV KPM. Dinasti Gupta, dinasti Maurya, dinasti Nanda. Apa beza ketiga-tiga dinasti ni Kalau adik-adik kat rumah nak tahu apa perbezaan ketiga-tiga dinasti ni, kita akan bersama dengan cikgu yang akan mengajar kita hari ini. Jom kita saksikan profil guru. Hello, hai. Assalamualaikum adik-adik yang sedang menonton teras di Didik TV KPM sekarang ini bersama dengan Kak Eli Arifin yang sama-sama akan teman adik-adik kita belajar mata pelajaran yang sangat menarik hari ini. Kalau tadi Kak Eli ada cerita pasal dinasti, sudah tentu ia berkaitan dengan sejarah. Tapi sebelum itu, Kak Eli nak ingatkan kepada adik-adik untuk sentiasa menjaga SOP, jaga penjarakan sosial, penjarakan fizikal 1 meter, kerap sanitasi tangan, cuci tangan dan memakai pelitup muka setiap kali nak keluar dari rumah. Dan pastikan keluar bila berkeperluan sahaja. Baik, cikgu selamat datang ke teras. Terima kasih, Eli. Oh, cantik cikgu hari ni. Pakai sari ya cikgu. Ni sari ke? Bukan sari. Ini pakai yang Punjabi. Punjabi. Ya. Punjabi. Baik. Cikgu, kita akan sanitasi tangan kita sekarang ini. Dan mungkin selepas itu cikgu boleh kongsikan sikit tentang pembelajaran kita. Dan juga kita berkenalan dengan murid-murid dalam talian. Boleh cikgu? Okey, baik. Boleh, Li. Okey, saya akan sanitasi tangan saya dulu. Silakan cikgu. Okey. Wow. Baik, cikgu, Okey. apa kaitan pembelajaran kita ini bersama dengan murid-murid yang akan belajar hari ini? Dan kita nak kongsikan juga tentang dinasti juga, cikgu kan? Ya. Okey, tapi sebelum itu mungkin cikgu boleh perkenalkan murid-murid cikgu dalam talian yang comel ni, yang dah bersedia nak belajar dengan kita ni, cikgu. Okey, baiklah, Eli. Okey. Terima kasih. Sama-sama. Saya bagi tahu dulu tajuk apa yang kita akan pelajari pada hari ini. Okey, pada hari ini kita akan belajar berkaitan dengan tamadun India. Perluasan kuasa. Okey. Dan bersama-sama saya pada hari ini, Eli, ada anak-anak saya yang saya bawakan khusus untuk bersama-sama kita hari ini. Okey, baiklah ya. Silakan ya anak-anak cikgu. Okey, ini dia Eli, anak-anak saya yang happy ya, yang sentiasa senyum ya. Okey. Eli nak kenal yang mana satu dulu tu? Saya jadi keliru sebab semua cantik-cantik, ada yang kacak juga dan masing-masing memakai apa di hiasan dahi. Hiasan di dahi juga. Wow, sinonim dengan pembelajaran kita hari ini, cikgu. Ya. Baik, kita berkenalan dengan Jeviku dulu, boleh? Okey, boleh. Okey, silakan Jevi, perkenalkan diri. Salam sejahtera, nama saya Ku Hui dari SMK Jerantut. Salam kedamaian dari bumi Jerantut. Jerantut faham. Ya. Baik, terima kasih Jevi. Seterusnya cikgu, kita ada Siti Nur Hidayah. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Siti Hidayah binti Uthman. Saya dari SAK Jerantut. Selamat berkenalan semua. Selamat berkenalan. Terima kasih Nur Hidayah. Dan seterusnya kita ada Safia Rizwan. Assalamualaikum, selamat pagi. Nama saya Anissa Famti Rizwan. Saya dari Sekolah Menengah Kebangsaan Jerantut. Salam perkenalan dari bumi Jerantut. Wow, salam perkenalan juga Safia. Dan kita ada Jawahir. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Najah Wahid Atira binti Jaafar dari SMK Jerantut. Selamat berkenalan semua. Selamat perkenalan juga Jawahir. Dan yang terakhir sekali kita ada satu-satunya kumbang dalam pembelajaran kita hari ini, iaitu Lohendra. Silakan Lohendra. Selamat sejahtera. Nama saya Lohendra, adalah lelaki Korea dari SMK Jerantut. Salam perpaduan dan bumi tercinta. Okey, Lohendra mungkin boleh perkenalkan sekali lagi nama anda sebab biasalah kita ada masalah connection yang ada masalah sikit kan? Ya. Silakan Lohendra.
Selamat sejahtera. Nama saya Dr. Hendra Anak Lelaki Subramaniam dari SMK Jerantuk. Salam perpaduan dari bumi. Okey, Cinta. terima kasih Lohendra. Okey, cikgu, apa yang kita boleh pelajari daripada mata pelajaran yang kita akan sama-sama mendalami dan fahami juga dengan cerita sejarah, mata pelajaran sejarah, tetapi apa kaitan dengan dinasti pada hari ini, cikgu? Okey, baiklah ya, Ellie. Pada hari ini kita akan belajar tamadun India berkaitan dengan peluasan kuasa. Wow. Jadi Ellie melihat tadi peta peluasan kuasa dalam 3 dinasti ya. Okey. Dinasti Nanda kan Ellie sebut tadi, dinasti Betul. Nanda, Nanda. dinasti Maurya dan juga dinasti Gupta. Gupta. Jadi kita akan toka 3 dinasti ini berkaitan dengan peluasan kuasa dalam tamadun India. Wow, menarik. Ya. Memang sesuai dengan pemakaian cikgu hari ini. Ya. Kata pemakaian tradisional Ya, ya, mereka. Ellie. Baik, okey. Kejap lagi Kak Ellie tak sabar juga nak sama-sama belajar dengan Cikgu Rohani dan murid-murid dari Sekolah Menengah Kebangsaan Jerantuk, Pahang ya Cikgu? Ya, ya, Ellie. Dan untuk mata pelajaran sejarah ini, jadi adik-adik kena bersiap sedia sebab kita akan sama-sama teroka orang kata negara India. Ya. Jadi teruskan menonton Teras di Didik TV KPM. Jangan ke mana-mana. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Tamadun India telah lama membuat hubungan dengan alam Melayu, terutamanya daripada aspek perdagangan. Tamadun India juga merupakan antara salah satu tamadun dunia yang mencapai kegemilangan. Kerjasama antara rakyat dan pemimpin adalah penting dalam membangunkan sesuatu tamadun. Inilah juga yang diamalkan oleh tamadun India sehingga membina sebuah empayar. Peluasan kuasa dalam tamadun India didukung oleh kekuatan ketenteraan dan pemerintah yang berwibawa. Inilah yang boleh kita contohi dalam memajukan negara. Peluasan pengaruh tidak semestinya dibuat melalui penaklukan, tapi juga melalui penyebaran agama dan misi kemanusiaan ke negara-negara lain melalui cara yang tidak menumpahkan darah. Kembali di Teras di Didik TV KPM bersama dengan Kak Ellie Arifin di sini dan juga Cikgu Rohani yang cantik sangat hari ini berbaju Punjabi. Kerana kita akan sama-sama belajar mata pelajaran sejarah menengah rendah. Untuk topiknya adalah perluasan kuasa dalam tamadun India. Baik, Cikgu. Ya. Kalau kita cerita tadi tentang Nanda, Maurya dan Gupta, saya masih lagi tertanya-tanya kan. Sebab kita nak tahu lebih mendalam tentang dinasti, ketiga-tiga dinasti ini. Jadi apa yang Cikgu boleh kongsikan dengan kita hari ini? Okey, baik Ellie. Terima kasih ya. Sama-sama. Okey, jadi pada hari ini kita akan belajar berkaitan dengan peluasan kuasa ya dalam tamadun India. Okey. Okey, baik ya. Cikgu tayangkan slide. Kita tengok dulu slide ini bersama-sama. Wow. Okey ya. Okey, ini tamadun India. Tajuk dia peluasan kuasa dalam buku teks bab 7. Okey, dan apakah hasil pembelajaran yang akan dicapai pada hari ini bersama dengan pelajar? Yang pertama adalah pelajar akan dapat menyatakan faktor dan bentuk peluasan kuasa. Okey, dan yang kedua, pelajar akan dapat menjelaskan kepentingan kerjasama dalam pembinaan sesuatu tamadun. Jadi inilah hasil pembelajaran yang akan dicapai oleh pelajar pada hari ini. Okey. Okey, baik ya. Sebelum kita lihat kepada peluasan kuasa, Ellie,
Kita lihat dulu lokasi dan perkembangan. Okey, di manakah lokasi dan perkembangan tamadun India? Okey, lihat ya. Kalau lihat ya dalam peta yang cikgu sediakan, okey, tamadun India ini padanya dia bermula di Lembah Indus ya. Bermula di Lembah Indus, kemudiannya dia beralih ke Lembah Ganges ya. Dekat peta tu ada ya Sungai Indus dan ada Sungai Ganges. Jadi dari Lembah Indus beralih ke Lembah Ganges dan di Lembah Ganges inilah munculnya kerajaan Janapada. Janapada ini adalah kerajaan kecil dan kemudiannya bergabung membentuk kerajaan besar yang kita panggil sebagai Mahajanapada. Okey, dan banyak didapati ya banyak wujudnya kerajaan Mahajanapada ya. Kalau dalam peta tu. Tetapi yang pentingnya, Mahajanapada yang penting adalah kerajaan Magadha. Magadha ini dia muncul dan terkenal kerana dia berada di kawasan yang strategik. Ya? Dan daripada kerajaan Magadha inilah munculnya 3 dinasti utama yang akan kita fokuskan pada hari ini, Eli. Ya? Iaitu dinasti Nanda, dinasti Maurya dan juga dinasti Gupta. Okey. Ya, Safia. Saya nak tanya. Ya, silakan Safia. Apa beza kerajaan kecil dengan kerajaan besar, cikgu? Okey, bagus Safia. Pelajar pertama bertanya kepada cikgu hari ini ya. Bersemangat hari ini. Ya, bersemangat Safia. Okey, apa beza kerajaan kecil dengan kerajaan besar? Tadi cikgu jelaskan kerajaan kecil ni Janapada. Kerajaan besar ni dikenali sebagai Mahajanapada. Okey, baik. Kerajaan kecil ini dia bersifat kepuakan. Okey, dia tidak ada raja tapi dia bersifat kepuakan. Manakala Mahajanapada ini kerajaan besar diketuai oleh raja. Okey, jelas Safia? Jelas, cikgu. Okey, baik. Cikgu, saya nak tanya juga boleh? Okey, silakan Jawahir. Nak tanya apa tu? Kenapa kedudukan Magadha yang dekat dengan Sungai Ganges dianggap strategik? Okey. Betul ya. Tadi cikgu kata Magadha ini kedudukan dia strategik kan, Eli kan? Okey, kenapa dianggap strategik? Sebenarnya kalau kita lihat dalam peta, Magadha itu kedudukannya dekat dengan Sungai Ganges ya. Dan Sungai Ganges ini merupakan laluan utama perdagangan di India ketika itu. Jadi apabila dia berada dekat dengan Sungai Ganges, bermakna Magadha ini dia dapat menguasai perdagangan di India, laluan perdagangan. Maka sebab itu dikatakan kedudukan Magadha ini adalah strategik. Okey, jelas Jawahir? Jelas cikgu. Okey, baik. Kita lihat slide seterusnya. Okey, kita pergi kepada tajuk fokus kita pada hari ini iaitu berkaitan dengan perluasan kuasa dalam tamadun India. Jadi kita akan toka apakah faktor-faktor perluasan kuasa dalam tamadun India. Okey, sebelum itu kita lihat dahulu apakah yang dimaksudkan dengan perluasan kuasa. Okey, ada sesiapa tak nak bantu cikgu nak bagi tahu apa dia maksud perluasan kuasa? Saya, cikgu. Okey, ya Lohan, silakan. Perluasan kuasa bermaksud usaha yang dilakukan oleh sesebuah kerajaan atau raja bagi menguasai dan memperluas pengaruh di sesebuah kawasan atau usaha untuk mengatasi pihak lain. Okey. Ya, tepat Lohan ya. Itulah maksud perluasan kuasa ya. Usaha untuk menguasai kerajaan lain ataupun usaha untuk mengatasi pihak lain ya. Dan dalam tamadun India ada 5 faktor perluasan kuasa. Okey, dan 5 faktor ini saling berkait. Okey, jadi kita lihat satu persatu apakah faktor perluasan kuasa dalam tamadun India. Faktor yang pertama ialah kekuatan ketenteraan. Okey, pastinya perluasan kuasa perlu mempunyai pasukan tentera yang kuat ya, yang digunakan untuk memperluaskan kuasa dan juga mempertahankan negara. Okey, manakala faktor yang kedua adalah dasar pemerintahan. Okey, dasar pemerintahan ini diketuai oleh raja. Seandainya raja itu memang mahu meluaskan kuasa, maka pastilah kerajaan itu akan membuat perluasan kuasa. Okey, dia bergantung kepada dasar pemerintahan raja. Dan yang ketiga, faktor yang ketiga adalah sumber manusia. Okey, sumber manusia yang cukup akan menjamin ya sesebuah kerajaan itu akan dapat ditadbir dengan baik dan berkesan. Okey, dan faktor yang keempat adalah diplomasi keagamaan.
pemerintah yang bijak, dia tidak bergantung ya kepada kekuatan ketenteraan semata-mata untuk memperluaskan kuasa, tapi dia juga akan bergantung kepada diplomasi keagamaan dan juga kemanusiaan untuk dia meluaskan kuasanya. Dan faktor yang terakhir sekali yang kita tidak boleh pandang ringan iaitu faktor keuangan. Perluasan kuasa hanya dapat dibuat jika mempunyai keuangan yang kukuh dan mendapat sokongan daripada pembendaharaan negara. Jadi inilah dia 5 faktor perluasan kuasa dalam tamadun India yang saling berkait antara satu sama lain. Okey. Cikgu, saya nak tanya. Okey, ya, Lohan, silakan. Silakan, Lohin. Cikgu, apakah maksud sumber manusia? Okey, apakah dia yang dimaksudkan dengan sumber manusia? Okey, baik Lohan ya. Cikgu jelaskan. Sumber manusia ini bermakna tenaga yang boleh digunakan dalam sesebuah negara. Maknanya tenaga rakyat yang boleh digunakan dalam sesebuah negara. Itulah dia yang dimaksudkan sebagai sumber manusia. Okey, jelas Lohan? Jelas cikgu. Terima kasih cikgu. Okey, baik. Okey, jadi inilah dia 5 faktor perluasan kuasa. Baik. Dan sebenarnya Ellie, sebenarnya pelajar ini telah saya tugaskan untuk menghasilkan sebuah video yang berkaitan dengan faktor perluasan kuasa. Dan pada mulanya Eli, bila saya minta mereka ini menghasilkan sebuah video berkaitan dengan faktor perluasan kuasa, mereka ini menjawab tak pandai, tak biasa dan mereka memang tak tahu macam mana nak buat menghasilkan video. Yelah, bukan bidang mereka. Ya, kali pertama. Apatah lagi mereka ni sebenarnya pelajar menengah rendah lagi Eli ya. Jadi dia tak berapa jelas lagi ya, dia tak berapa tahu sangat nak buat video. Jadi dan kemudiannya bimbingan diberikan secara maya lah Eli ya. Kita sebab tak dapat bersemuka. Jadi alhamdulillah selepas itu mereka berjaya menghasilkan video yang baik. Alhamdulillah. Jadi kita lihat. Mari kita sama-sama saksikan video hasil video penghasilan daripada murid-murid Cikgu Rohani sendiri. Selamat sejahtera. Hari ini saya akan menerangkan tentang faktor-faktor perluasan kuasa dalam tamadun India. Pertama sekali ialah kekuatan ketenteraan. Sesebuah kerajaan perlu mempunyai pasukan tentera yang kuat. Pasukan tentera juga digunakan untuk mempertahankan negara daripada serangan musuh. Seterusnya adalah dasar pemerintahan. Pemerintahan yang diketuai oleh raja menentukan dasar perluasan kuasa sesuatu kerajaan. Kemudian ialah sumber manusia. Sumber manusia yang cukup menjamin sesebuah kerajaan ditadbir dengan baik dan berkesan. Selain itu adalah diplomasi keagamaan. Pemerintah yang bijak tidak hanya bergantung pada aspek ketenteraan semata-mata. Aspek keagamaan dan kemanusiaan turut berperanan dalam memperluas kuasa dan pengaruh kerajaan. Akhir sekali ialah kewangan. Setiap perluasan kuasa perlu mendapat pembiayaan secukupnya daripada perbendaharaan kerajaan. Tanpa kewangan yang kukuh, usaha ini menghadapi kesukaran. Wow, cikgu hebatnya. Lohan pandai betul edit video cikgu ya? Ya. Jadi inilah video yang dihasilkan oleh Lohan buat pertama kali. Bahkan Lohan ini dia menggunakan suaranya sendiri dalam menghasilkan video ini. Okey, jom kita tanya. Apa dia pengalaman yang Lohan dapat? Apa perasaan Lohan bila dia berjaya menghasilkan video ini? Padahal mulanya dia cakap dia tak pandai ya. Ya, so Lohan boleh kongsikan sedikit secara ringkas Lohan. Silakan. Okey, mula-mula saya rasa risau sebab tak tahu nak buat macam mana. Tapi Cikgu Rohani memberi sokongan dan bimbingan kepada saya. Dan akhirnya saya berjaya menghasilkan video ini. Terima kasih Cikgu. Hebat. Tak lama Lohan boleh jadi orang kata pengkarya yang berjaya pada masa akan datang ya. Baik, terima kasih Lohan. Seterusnya kita ada video juga yang kedua. Dan hasil daripada murid-murid juga. Mari kita saksikan.
Wow, kalau tadi Lohan banyak bermain dengan audio dia, suaranya sendiri. Dari Siti, ni daripada Siti cikgu? Ya. Siti banyak bermain dengan visual juga. Mungkin Siti nak komen sedikit cikgu ya? Ya. Tentang video yang dihasilkan. Silakan Siti. Okey, sebenarnya Kak Ellie cikgu, video ni nampak je simple tapi sebenarnya 3 jam lah yang buatnya. Tapi walaupun ambil masa yang lama, saya puas hati dengan hasil video yang saya hasilkan sendirilah. Wow, hebat betul lah. Siti ada bakat tu. Kita dah boleh nampak dah. Permulaan dia cikgu ya? Ya, kali pertama 3 jam sebab dia tak pernah buat kan. Lepas ni rasanya 10 minit je. Wow. Dan akan lagi baik video Betul dia jari nanti. cikgu Ya. Dah tahu, dah pakar dah. Baik, terima kasih Siti. Seterusnya kita saksikan video yang ketiga pula daripada siapa agaknya ni? Tajuk kita pada hari ini ialah faktor perluasan kuasa. Terdapat pelbagai faktor perluasan kuasa yang saling berkait. Faktor tersebut termasuklah kekuatan ketenteraan, dasar pemerintahan, sumber manusia, diplomasi keagamaan dan kewangan. Faktor perluasan kuasa yang pertama adalah kekuatan ketenteraan. Sesebuah kerajaan perlu mempunyai pasukan tentera yang kuat. Pasukan tentera juga digunakan untuk mempertahankan negara daripada serangan musuh. Seterusnya, dasar pemerintahan. Pemerintah yang diketuai oleh raja menentukan dasar perluasan kuasa sesuatu kerajaan. Selain itu, sumber manusia. Sumber manusia yang cukup menjamin sesebuah kerajaan ditadbir dengan baik dan berkesan. Di samping itu, diplomasi keagamaan. Pemerintah yang bijak tidak hanya bergantung pada aspek ketenteraan semata-mata. Aspek keagamaan dan kemanusiaan turut berperanan dalam memperluas kuasa dan pengaruh kerajaan. Akhir sekali, kewangan. Setiap perluasan kuasa perlu mendapat pembiayaan secukupnya daripada pemendaraan kerajaan. Tanpa kewangan yang kukuh, usaha ini menghadapi kesukaran. Wow, hebatlah. Saya boleh teka ni daripada Safia ni mesti. Ya, betul. mesti daripada Safia. Ini dihasilkan oleh Safia. Okey. Safia mungkin boleh kongsikan sikit pengalaman awak dalam menghasilkan video ini. Saya rasa seronoklah sebab dapat belajar dengan menghasilkan video dan saya rasa saya lagi mudah faham. Wow, nampak kefahaman Safia tu sangat terperinci cikgu ya. Betul. Sebenarnya ini salah satu pelajar ini, anak-anak murid ini diberikan tugasan video supaya sebenarnya mereka dapat kuasai fakta. Dan mudah faham bila menghasilkan video. Betul. Betul, mudah ingat kan. Baik, kita dah saksikan Safia punya video. Sekarang kita nak saksikan video yang keempat. Silakan. Comelnya video dia cikgu. Ini mesti daripada Jawahir ni. Ya, betul Leli kan. Okey. Kalau dengar video Jawahir ni, muzik dia macam dalam filem Kush Fatahir pun ada. Coba comel je tu cikgu ya? Ya. Okey, Jawahir memang ada dapat inspirasi daripada Kush Fatahir ke untuk menghasilkan video ni? Tak ada. Okey, silakan kongsi apa pengalaman yang Jawahir dapat. Mula-mula mestilah rasa bangga dan gembira sebab dapat siapkan video ni. Ambil masa yang lama jugalah sebab saya pun first time buat video ni. Tapi dah nampak macam pakar dah dalam menghasilkan video ni cikgu. Okey, insya-Allah. Okey, terima kasih Jawahir dan kita nak saksikan video yang terakhir daripada murid-murid cikgu. Mari kita saksikan.
Rancak betul muzik dia, cikgu. Ya, rasa macam nak berjoget Bollywood kat sini ya. Sesuai dengan cikgu. Jadi orang kata Rani Mukherjee dekat depan ni. Baik, cikgu. Itu adalah video yang dihasilkan daripada murid-murid cikgu sendiri walaupun pertama kali, tetapi mereka berjaya memuaskan orang kata kehendak ataupun apa yang cikgu ingin sampaikan, cikgu ya? Ya, kiranya matlamat tercapai lah ya. Apabila pelajar ini berjaya menghasilkan video berkaitan dengan faktor perluasan kuasa. Dan pastinya pelajar ini dia akan cepat ingat fakta lah ya bila dia berjaya menghasilkan video. Apapun tahniah terbaik buat anak-anak cikgu. Cikgu bangga dengan kalian semua. Ya, hebat, berjaya menyiapkan tugasan yang diberikan. Okey. Jadi kita akan pergi pada soalan kebat, Eli. Okey, boleh ya? Cikgu, boleh. Okey, kita pergi pada soalan kebat berkaitan dengan faktor perluasan kuasa ini. Cikgu. Okey, kita lihat kalau di sini soalannya berbunyi, sekiranya anda menjadi pemimpin di sesebuah negara, antara 5 faktor perluasan kuasa tersebut, manakah aspek yang penting bagi anda untuk membangunkan negara? Okey, cikgu. Ya. Sebelum murid-murid kita menjawab, saya sebenarnya nak tahu juga antara respon ataupun mungkin apa yang murid-murid yang telah hasilkan video Bollywood tadi tu, pendapat dan juga pengalaman mereka dalam menghasilkan video tadi. Boleh, cikgu? Oh, boleh lah. Lupa kan? Kita lupa pada ku tadi. Okey, silakan ku. Tak apa. Okey, siapakah yang terakhir ni? Ya, Javi. Mungkin boleh kongsikan sedikit pengalaman awak dalam menghasilkan video. Saya sangat gembira sebab dalam mempunyai kemahiran yang baru. Saya rasa saya tak boleh buat tetapi saya berjaya buat video itu. Okey, aku kata dia tak boleh buat ya, tapi sebenarnya dia berjaya buat dan menghasilkan video yang sangat rancak ya, Eli. Sangat rancak dan sangat hebat. Dan sebenarnya ku hari ini berpakaian tradisional India, Eli ya. Itulah, comel semangat sangat dia hari ini. Cantik hari ini. Baik, itu dia. Terima kasih kepada pelajar murid-murid yang telah menghasilkan semua video-video berkaitan dengan sejarah dinasti India terutama ya, cikgu. Ya. Baik, sekarang ini kita teruskan kepada pembelajaran kita berkenaan dengan soalan kebat. Okey, betul, Eli. Kita pergi pada soalan kebat ya. Okey, cikgu ulang sekali lagi lah ya. Soalan kebat ni bunyinya, sekiranya anda menjadi pemimpin di sesebuah negara, antara 5 faktor perluasan kuasa, yang manakah faktor yang akan anda, yang manakah aspek yang penting untuk anda membangunkan negara? Maknanya dalam 5 aspek tu pelajar fokus pada faktor yang mana? Okey, baik ya. Ada sesiapa nak beri jawapan tak? Okey, pelajar fokuskan pada soalan mana? Okey, Lohan, silakan. Paling bersemangat, Lohan. Ya. Kalau saya jadi pemerintah, cikgu, saya akan utamakan ekonomi atau kewangan negara yang kukuh. Pendapatan negara yang meningkat dapat digunakan untuk rakyat. Ekonomi negara yang kukuh menunjukkan rakyat hidup senang lenang dan makmur. Okey, tepat Lohan. Tahniah ya. Lohan ni kalau jadi menteri nanti, dia akan jadi menteri keuangan. Dia fokuskan kepada ekonomi. Betul. Betul ya. Dia fokus pada ekonomi kerana baginya ekonomi yang kukuh, rakyat akan senang lenang. Tahniah Lohan. Tepat jawapan Lohan ya. Okey, ada lagi tak? Okey, ada lagi yang nak bagi pandangan? Okey, silakan Jawahir. Okay, kalau saya jadi pemerintah lah kan, cikgu, saya akan fokus pada pertahanan negara kerana pertahanan negara yang kuat penting supaya negara kita tidak dijajah semula. Saya juga akan memberikan peruntukan yang lebih untuk pertahanan, untuk mengukuhkan pertahanan negara saya. Kak Eli memang menantikan Jawahir untuk menjadi menteri dalam negara kita sebab dia mementingkan orang kata kehendak rakyat juga ya. Ya, dia mementingkan pertahanan. Nampak je Jawahir ni lemah lembut tapi sebenarnya mementingkan pertahanan ya. Okey, tepat Jawahir. Tahniah ya. Okey. Jawapan yang bagus yang cikgu boleh terima. Okey, ada lagi tak siapa nak bagi jawapan? Okey, sebelum Saya, cikgu. Siapa tu? Siti. Ya, saya. Okey, Siti, sebelum Siti memberi jawapan, Siti simpan dulu, kita rahsiakan dulu sebab kita tahu memang jawapan yang sangat bernas ni kejap lagi sebab kita nak berehat, cikgu. Okey. Kita nak berehat seketika, kita kembali selepas ini di Teras di Didik TV KPM.
KPM. Didik TV KPM. Kembali di Teras di Didik TV KPM bersama Kak Eli Arifin di sini dan juga Cikgu Rohani yang cantik manis hari ini serta murid-murid dari Sekolah Menengah Kebahasaan Jerantut Pahang untuk sama-sama kita belajar mata pelajaran sejarah. Topiknya adalah perluasan kuasa dalam tamadun India. Baik Cikgu, kalau tadi kita nak dengarkan jawapan daripada Siti Nur Hidayah tentang soalan kibat kita hari ini, Siti dah bersedia? Dah, saya dah sedia. Baik, silakan Siti. Okey, kalau saya dah cikgu, saya akan fokus kepada sumber manusia. Rakyat nadi utama dalam sebuah negara. Rakyat yang sihat, bergembira serta berilmu dapat menyumbang kepada negara dari segi ekonomi dan juga kemakmuran negara. Ya, betul ya Siti, betul sangat ya. Sebenarnya sumber manusia itu perlu difokuskan. Sebenarnya tanpa rakyat tidak adalah negara. Okey, jadi bagus ya. Terima kasih semua anak-anak cikgu hari ini dapat jawab soalan kebat ni dengan baik. Sebenarnya soalan kebat ni apa sahaja jawapan yang munasabah akan diterima asalkan mereka ini mempunyai hujah yang kukuh. Dan anak-anak cikgu tadi berjaya memberikan hujah yang kukuh untuk menyokong jawapan tadi. Okey, tahniah, terbaiklah. Okey. Okey, jadi kita pergi pada bahagian yang seterusnya iaitu bentuk perluasan kuasa. Tadi faktor perluasan kuasa. Sekarang ini kita belajar pula bentuk perluasan kuasa dalam tamadun India. Bentuk perluasan kuasa ni ada dua ya. Yang pertama ialah perluasan kuasa fizikal dan yang kedua adalah perluasan kuasa berbentuk keagamaan. Okey, kita lihat satu-satu apakah dia dulu perluasan kuasa fizikal. Okey ya. Okey, kita lihat perluasan kuasa fizikal yang dijalankan oleh dinasti Nanda. Baik. Okey. Dinasti Nanda ini dia muncul pada 345 hingga 321 sebelum Masihi. Okey. Dan jika kita lihat ya, cikgu ada bawa peta di studio. Okey, Eli izinkan saya silakan sekejap. Okey. Di sini ya, ini adalah peta dinasti Nanda. Okey, dinasti Nanda ini dia mengancur daripada Bengal ya hinggalah kepada Punjab. Okey, hinggalah kepada Punjab. Dan dinasti Nanda ini dia telah menggunakan kekuatan ketenteraan ya dalam memperluaskan kuasanya untuk membentuk sebuah empayar. Okey ya, dinasti Nanda mempunyai 20,000 kavaleri. Kemudian 200,000 infanteri dan juga 3,000 tentera bergajah. Okey, jadi kalau kita lihat kat sini Eli, kita dengar istilah yang baru, betul tak? Betul. Kita dengar istilah kavaleri dan juga kita dengar istilah infanteri. Ya. Okey, cikgu nak tanya anak-anak cikgu ni. Siapa yang boleh bantu cikgu terangkan apakah yang dimaksudkan dengan infanteri dan juga kavaleri? Okey, siapa nak bantu Saya cikgu? cikgu. Okey, silakan Jawahir. Kavaleri bermaksud tentera berkuda, manakala infanteri ialah tentera berjalan kaki. Ya, betul. Okey, tahniah Jawahir ya, jawapan yang tepat. Kavaleri itu maknanya tentera berkuda Eli. Okey. Dan infanteri itu adalah tentera berjalan kaki. Ini ada cikgu tunjuk ya. Cikgu berikan tentera berkuda dan juga pejalan kaki dan juga tentera bergajah. Dan dinasti Nanda ini dia telah memilih satu kawasan yang dinamakan sebagai Pataliputra untuk dijadikan sebagai pusat pemerintahan. Baik. Okey, jadi itu dinasti Nanda. Okey, kita pergi pada dinasti yang kedua. Okey. Dinasti yang kedua adalah dinasti Maurya. Okey, dinasti Maurya ini dia muncul selepas dia menggulingkan dinasti Nanda Eli. Wow. Okey, selepas habisnya dinasti Nanda, naiklah dinasti Maurya ya. Dan pengasas dinasti Maurya ini ialah Chandragupta Maurya. Okey. Dan Chandragupta Maurya ni sebenarnya Eli semasa dia menaiki takhta, dia baru berusia 25 tahun.
Tetapi dia berjaya menumpaskan dinasti Nanda. Wow. Okey, dan sebenarnya ada sebuah filem berkaitan dengan Chandragupta Maurya ini. Sangat menarik, Eli. Kalau lihat memang tenganga lah. Asoka ke? Okey. Asoka selepas ini, Eli. Selepas tu. Salah. Sebelum ini tu lagi. Datuk Asoka, Eli. Datuk Asoka. Chandragupta Maurya ini adalah Datuk Asoka yang merupakan pengasas kepada dinasti Maurya. Okey, baik. Kita lihat ya. Chandragupta Maurya ini dia berjaya membentuk empayar yang luas dan Chandragupta juga menggunakan kekuatan ketenteraan. Jika kita lihat ya dalam peta yang cikgu bawa ke studio, okey, peta dinasti Maurya, jika kita lihat dia lagi luas kekuasaan dia. Okey, berbanding dengan peta dinasti Nanda tadi. Dinasti Maurya ini dia daripada Teluk Bengal sampailah kepada Hindu Kush, termasuk Afghanistan dan juga Pakistan. Berjaya dikuasai oleh dinasti Maurya. Boleh dikatakan hampir seluruh India berjaya ditakluki oleh dinasti Maurya. Dan apakah kekuatan yang ada dalam dinasti Maurya ini sehingga dia berjaya mempunyai kawasan jajahan wilayah yang luas. Okey, jika kita lihat ya dalam peta ni cikgu pun dah tulis kat situ. Dinasti Maurya ini dia mempunyai 30,000 kavaleri, okey, 600,000 infanteri dan juga 9,000 tentera bergajah. Jika kita bandingkan dengan dinasti Nanda tadi, Eli kan, jika kita lihat bahawa dinasti Maurya ini mempunyai kekuatan angkatan yang lebih hebat. Berganda. Ya, berganda. Okey, jadi tidak sebab itulah ya dia berjaya menggulingkan pemerintahan dinasti Nanda. Okey, dan hebat, Eli ya. Dan cerita dia pun sangat menarik, Eli. Okey. Dan selepas itu dinasti Maurya ini makin berkembang apabila Maharaja Asoka menaiki takhta. Tadi saya cakap Asoka ini adalah cucu kepada Chandragupta Maurya kan? Ya, Eli. Dan ada filem, Eli. Eli pernah tengok tak? Filem Asoka. Saya tahu. Asoka tu daripada Shah Rukh Khan. Ya, betul, Eli. Saya pernah saksikan. Ya, pelakon utama dia Shah Rukh Khan. Cerita dia pun sangat menarik. Itu juga adalah sebuah cerita hebat yang diangkat daripada kisah yang benar sebenarnya. Cuma ditongkok tambahlah. Okey. Jadi kalau kita lihat ya, Asoka ini, apa kelebihan Asoka ini? Dia berjaya menguasai kawasan yang tidak pernah dikuasai oleh datuk dia, iaitu Kalinga. Okey, masa-masa Chandragupta Maurya dia tidak berjaya menguasai Kalinga. Tetapi Asoka, Kalinga berada di sini, Eli. Okey, di sini adalah kawasan Kalinga. Okey, jadi Kalinga ini berjaya dikuasai oleh Asoka. Namun malangnya jumlah yang terkorban dalam perang Kalinga ini sangat banyak. Okey, korbannya memakan 100,000 nyawa melayang dan 150,000 rakyat kehilangan harta benda. Okey, itulah dia ya, peluasan kuasa dalam dinasti Maurya. Adakah itu bermaksud pemerintahan Asoka ni gagal berbanding dengan datuknya? Oh, tidak ya. Asoka ni dia lagi hebat lah, Eli. Dia lagi berdaya dapat meluaskan kuasa. Kan sebelum ni datuk dia tak dapat menguasai Kalinga di sini. Tetapi di bawah Asoka berjaya menguasai Kalinga. Cuma perang Kalinga menyaksikan pertumpahan darah yang banyak. Yang selepas ini saya akan terangkan bahawa perang ini akhirnya telah mengubah Asoka. Telah mengubah dasar Asoka. Okey, ya. Dia mengubah dasar Asoka menjadi lebih bertanggungjawab. Okey, tidak lagi menggunakan kekuatan ketenteraan untuk meluaskan kuasa. Dia jadi macam nak gila sikitlah, Eli, selepas perang Kalinga tu sebab dia melihat darah yang sangat banyak mengalir. Takutlah ya. Ya. Baik, itu adalah dinasti Maurya. Ya, ada nak tanya tak pelajar cikgu setakat ni? Okey, ada soalan nak tanya tak? Sayang, kau nak tanya soalan? Kenapa Kalinga ni tidak dapat dikuasai oleh Chandragupta Maurya sedangkan Chandragupta Maurya ni tokoh yang hebat dah? Bagus Siti. Soalan yang menguji kefahaman sebenarnya ni ya. Eli, datuk dia Chandragupta Maurya ni dah hebat dah tapi tak berjaya menguasai Kalinga. Okey, tapi berjaya dikuasai oleh Asoka. Apa sebenarnya yang ada di Kalinga ni sehingga susah dikuasai? Okey, baik. Sebenarnya Kalinga ini semasa berada di bawah dinasti Nanda, Kalinga ini dia tunduk kepada pemerintahan dinasti Nanda. Dan Kalinga ini merupakan sebuah kawasan perdagangan yang makmur. Okey, yang hebat. Dan Kalinga ini sebenarnya, Eli, anak-anak cikgu dan anak-anak di luar sana, Kalinga ini dia mempunyai satu angkatan tentera yang juga kuat, yang hebat.
Jadi dia ada angkatan tentera dia sendiri. Jadi sebab itulah Chandragupta Maurya tidak dapat menguasai Kalinga. Dan sebenarnya ketika zaman Asoka membuat 2 kali percubaan untuk menawan Kalinga. Kali pertama, Asoka menghantar askar dia, tentera dia, tapi berjaya ditumpaskan oleh pasukan tentera Kalinga. Dan kali kedua, Asoka datang sendiri memimpin pasukan tentera dia menawan Kalinga dan berjaya mengalahkan Kalinga. Okey, jelas ni, jelas Jawahir? Jelas Siti. Okey, silap ya. Jelas Siti. Terima kasih. Okey. Saya pasti Jawahir pun jelas juga. Semua murid-murid Datalia pun jelas, termasuklah Kak Eli ni sendiri. Okey, Eli pun dah jelas ya? Jelas cikgu. Daripada saya tahu, saya dah faham dah semuanya ni. Seronok. Okey. Alhamdulillah. Okey, kita sambung yang seterusnya. Okey, peluasan kuasa dalam dinasti Gupta. Okey, dan cikgu bawa juga peta berkaitan dengan peluasan kuasa dalam dinasti Gupta ini, Eli. Dinasti Nanda dan dinasti Maurya ini dia muncul sebelum Masihi. Dinasti Gupta ini dia muncul selepas Masihi. Jarak masa dinasti Gupta dengan Maurya ini sebenarnya 500 tahun, Eli. Dinasti Maurya jatuh, kemudian naik dinasti-dinasti lain lagi. Tetapi peluasan kuasa ini memfokuskan kepada dinasti Gupta. Kenapa cikgu? Okey, kenapa? Nanti kita akan bincangkan sebentar lagi. Okey. Okey, jadi peluasan kuasa dalam dinasti Gupta ini sebenarnya Empayar Gupta dia berjaya menguasai wilayah daripada Bengal juga sampai ke Punjab. Cuma kalau Eli tengok, kita lihat perbandingan 3 peta ini. Kita lihat perbandingan 3 peta ini. Dinasti Gupta dia menguasai wilayah tidaklah sehebat dinasti Maurya, betul tak Eli? Betul. Sikit aja kan? Dan tidaklah juga sehebat dinasti Nanda. Tetapi apapun dinasti Gupta ini juga berjaya meluaskan kuasa dan menjadi sebuah empayar yang hebat dengan menggunakan kekuatan ketenteraan. Dan dinasti Gupta ini diterajui oleh raja dia yang bernama Chandragupta I. Dan sama seperti dinasti lain, dinasti Gupta juga menjadikan Pataliputra ini sebagai pusat pemerintahan. Okey, jadi pusat Maurya pun Pataliputra, ya, Nanda pun Pataliputra. Sama juga seperti dinasti Gupta. Okey, baik. Ada nak tanya apa-apa tak pelajar cikgu? Kalau ada nak tanya? Okey, rasanya semua jelas kot sebab tak tanya kan? Okey, sebelum cikgu ke pembelajaran yang seterusnya, kita nak berehat seketika cikgu. Okey, baik Eli, boleh. Kita nak ambil nafas dulu kerana rasanya kita dah orang kata faham dah kan tentang ketiga perjalanan pemerintahan dinasti ini. Jadi kita kembali selepas ini dalam Teras Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kembali di Teras di Didik TV KPM bersama dengan Kak Eli Arifin di sini dan juga Cikgu Rohani serta murid-murid dari Sekolah Menengah Kebahasaan Jerantut Pahang untuk kita sama-sama belajar dan faham tentang mata pelajaran sejarah, topiknya perluasan kuasa dalam tamadun India. Tadi Cikgu dah terangkan tentang pemerintahan peluasan fizikal. Ketiga-tiga dinasti ini. Jadi sekarang ini cikgu nak terangkan tentang peluasan kuasa bentuk keagamaan pula. Silakan cikgu. Okey, saya sambung ya. Silakan. Okey, tadi cikgu dah terangkan tentang peluasan kuasa fizikal ya. Dan berhenti setakat perang Kalinga dan berlaku banyak pertumpahan darah. Jadi di situ pemerintah tamadun India melihat bahawa
peluasan kuasa fizikal ini perlu digantikan dengan cara yang lebih baik dan akhirnya muncullah bentuk peluasan kuasa yang kedua iaitu peluasan kuasa berbentuk keagamaan. Okey, baik kita lihat tadi ketika zaman Asoka, tadi cikgu sebut tentang Perang Asoka. Jadi Perang Kalinga, jadi Asoka telah menghentikan peluasan kuasa secara fizikal selepas Perang Kalinga. Okey, dan Asoka ini lebih menumpukan pada agama Buddha selepas itu. Okey, dan untuk mengukuhkan negaranya, Asoka telah membuat undang-undangnya sendiri dan undang-undang itu telah diukir pada tiang batu yang dinamakan sebagai tiang Asoka. Okey, dan tiang itu diletakkan di kawasan yang strategik. Okey, sebenarnya cikgu dah minta Safia untuk membuat carian maklumat berkaitan dengan tiang Asoka. Okey, silakan Safia kongsikan bersama kami hari ini. Okay, cikgu, saya akan kongsikan 2 kandungan yang terdapat pada tiang Asoka. Kandungannya adalah larangan terhadap penyembelihan haiwan termasuk dalam acara korban dan juga raja diumpamakan sebagai bapa oleh rakyat. Manakala fungsi tiang Asoka pula adalah untuk menyatakan ingin diajarkannya sendiri kepada rakyat berdasarkan agama Buddha. Okey, baiklah itulah dia fungsi tiang Asoka untuk menulis berkaitan dengan undang-undang yang ada dalam undang-undang Asoka. Okey, dan diletakkan di tempat awam supaya mudah dibaca oleh rakyat. Okey, dan Asoka ini telah mengembangkan agama Buddha dengan utusan-utusan agama Buddha dihantar ke Tibet, Nepal, Alexandria, Burma dan lain-lain. Dan Asoka juga telah menghantar utusannya yang bernama Mahendra ke Sri Lanka untuk mengembangkan agama Buddha. Begitu juga ke Asia Tenggara. Juga dihantar utusan yang bernama Sona dan juga Utara untuk mengembangkan agama Buddha di Asia Tenggara. Okey, ada nak tanya tak pelajar cikgu setakat ni berkaitan dengan peluasan agama, keagamaan ini? Saya cikgu nak tanya. Okey, silakan. Jawahir nak tanya apa tu? Okey, tadi cikgu ada nyatakan bahawa agama Buddha ni berkembang ke seluruh India semasa zaman Asoka. Tapi kenapa hari ni majoriti rakyat negara India ni menganut agama Hindu? Okey, baik. Okey, sebenarnya soalan ni bukan calon-calon soalan ni pelajar ni dia cuba kaitkan, Jawahir ni dia cuba kaitkan apa yang dipelajari dengan tamadun India ni dengan tamadun India yang wujud pada hari ini. Sebenarnya soalan ni bagus dia cuba nak memahami apa yang dia pelajari ini dan kaitkan dengan apa yang ada pada hari ini. Betul tadi cikgu cerita Asoka ini dia mengembangkan agama Buddha, terkenal di seluruh India, bahkan disebarkan sehingga keluar negara. Tapi hari ini kenapa penduduk India beragama Hindu majoritinya dan sebenarnya penduduk India sebenarnya 80% beragama Hindu. Diikuti oleh agama Islam 14%. Kemudian agama Kristian, agama Sikh dan dalam 0.7% penduduk India beragama Buddha. Jadi ke mana kegemilangan agama Buddha yang pernah disebarkan oleh Asoka dahulu? Itu yang Jawahir nak tanya sebenarnya. Cikgu faham. Okey, macam ni anak-anak cikgu. Sebenarnya ketika agama Buddha ini memang disebarkan ketika zaman dinasti Maurya berkembang sehinggalah keluar negara. Tetapi selepas Asoka mangkat dan agama Buddha mulai merosot, apatah lagi selepas 50 tahun kemangkatan Asoka, dinasti Maurya ini telah jatuh. Maka merosotlah agama Buddha. Dan selepas itu naiklah 500 tahun selepas itu naiklah dinasti Gupta dan dinasti Gupta ini memang menyebarkan dan mengembangkan agama Hindu. Jadi itulah antara sebab kenapa agama Buddha ini tidak mempunyai ramai penganut seperti dahulu di India. Sebab merosot agama Buddha ini merosot apabila jatuhnya dinasti Maurya. Okey, baik. Jelas Jawahir? Jelas, terima kasih cikgu. Okey Okey, seterusnya kita pergi peluasan keagamaan dalam dinasti Gupta Okey, dan seperti cikgu cakap tadi, dinasti Gupta ini dia menekankan kepada agama Hindu. Dan agama Hindu ini ditekankan bukan sahaja di dalam pemerintahan, tetapi juga di dalam perdagangan, seni bina, kebudayaan dan sebagainya. Dan dalam dinasti Gupta ini ada seorang raja yang namanya Raja Samudragupta yang meminati puisi berbentuk keagamaan.
Dan sehingga kan baginda ini digelar sebagai Kavi Raja ataupun Raja Penyair. Dan dinasti Gupta ini telah mencapai zaman keemasan dalam agama Hindu. Kita jumpa satu istilah baru pula iaitu zaman keemasan. Okey, cikgu nak tanya, okey. Cikgu nak tanya Lohan lah. Apakah yang Lohan faham dengan zaman keemasan? Zaman keemasan bermaksud pencapaian atau kemajuan besar dan tertinggi dalam bidang tertentu yang dicapai oleh sesebuah pemerintahan. Okey, tepat Lohan. Itulah dia zaman keemasan, pencapaian tertinggi yang dicapai dalam sesuatu pemerintahan ataupun agama Hindu. Okey, baik Eli kita pergi pula pada aktiviti seterusnya. Aktiviti hot seat. Kerusi panas. Ya, betul Eli. Pandai Eli ni hot seat ni kerusi panas. Sebenarnya macam ni Eli, aktiviti hot seat ni kalau semasa aktiviti bersemuka, pelajar yang terpilih dia akan datang ke hadapan kelas, berada di kursi yang di tengah-tengah, datang tanpa membawa nota dan sebarang catatan. Dan dia akan menjawab semua persoalan yang dikemukakan oleh kawan-kawan dia dalam kelas tu berkaitan tajuk. Dan kawan-kawan dia yang bertanya tu akan tahulah apa yang nak ditanya. Sebab mereka pun dah mahir tajuk tersebut. Betul. Okey, jadi hari ini Eli, kita juga akan buat aktiviti hot seat bersama dengan pelajar hari ini. Okey, dan pelajar yang terpilih adalah Siti Nur Hidayah, diundi untuk menjadi berada di kursi panas. Okey, silakan kita mulakan aktiviti hot seat. Silakan. Okey. Ada siapa nak tanya? Boleh tanya? Saya nak tanya Siti. Okey, Ku nak tanya apa tu? Di manakah pusat pemerintahan di dinasti Nanda, dinasti Maurya dan dinasti Gupta? Okey, sebenarnya Ku, pusat pemerintahan ketiga-tiga dinasti tersebut adalah sama, iaitu di Pataliputra. Okey, jelas tak penerangan saya, Ku? Jelas Siti. Okey, baik Siti. Kak Eli nak tanya jugalah kalau macam tu. Okey, apa tu Kak Eli? Kalau tadi Ku tanya di manakah pusat pemerintahan dinasti, ketiga dinasti ini. Jadi Kak Eli nak tanya kenapa ketiga dinasti ini memilih Pataliputra sebagai pusat pemerintahan? Okey, sebenarnya macam ni Kak Eli. Ketiga-tiga dinasti ini memilih Pataliputra sebagai pusat pemerintahan mereka kerana lokasi Pataliputra ni berdekatan dengan lembah Ganges. Jadi maka Pataliputra ni boleh mendominasi perdagangan di lembah Ganges. Selain itu juga Pataliputra ni juga merupakan pusat perdagangan yang penting di Tamadun India pada zaman itu. Betul, kebetulan pula. Okey, boleh saya teruskan? Silakan. Okey, kebetulan pula berlaku perkembangan kebudayaan di di Pataliputra selepas pusat tamadun India beralih dari lembah Indus ke lembah Ganges. Terang tak penerangan saya ni Kak Eli? Sangat terperinci. Jelas Bagus. sangat. Terima kasih Siti. Seterusnya? Hidayah, saya nak tanya. Alamak, berebut. Okeylah, Lohan lah. Saya nak tanya, mengapakah Magadha muncul sebagai kuasa yang penting di India? Okey, kemunculan Magadha memainkan peranan penting di India dalam sistem perubahan politik di India melalui peluasan kuasa dan juga menjadi asas kewujudan kepada kerajaan-kerajaan lain seperti contohnya dinasti Nanda, Maurya dan juga Gupta. Okey, jelas tak penerangan saya, Lohan? Jelas, terima kasih. Sama-sama. Okey, baik. Nampaknya terima kasih banyak-banyak Siti. Siapa tu yang terakhir tu? Ada lagi nak tanya? Nampaknya kita kesetukan masa Cikgu. Masa mencemburui kita. Masa sangat mencemburui ya. Betul. Jadi terima kasih banyak Siti dan juga murid-murid dalam talian yang bertanya soalan, sama-sama berkongsi ilmu dan pengetahuan tentang topik kita pada hari ini. Cikgu, mungkin secara keseluruhan Cikgu boleh rumuskan terhadap pembelajaran kita hari ini, Cikgu. Okey, baiklah ya. Jadi sebagai kesimpulannya, tamadun India ini dia gemilang dalam bidang perluasan kuasa. Namun selain daripada itu, tamadun India juga gemilang dalam perkara-perkara lain.
Dan sebenarnya perluasan kuasa secara fizikal ini telah berubah kepada perluasan kuasa berbentuk keagamaan ya. Kerana tamadun India selepas itu lebih mementingkan keamanan ya berbanding dengan pertumpahan darah. Okey, dan itulah juga ya kita hari ini juga sepatutnya kita menghargai keamanan negara kita ya, menggunakan cara yang lebih baik, bersatu padu ya untuk saling menjaga negara kita. Baik. Itu Eli ya. Terima kasih banyak-banyak Cikgu Rohani. Ya, sama-sama. Dan juga terima kasih banyak-banyak kepada murid-murid dalam talian dari Sekolah Menengah Kebahasaan Jerantuk Pahang kerana sama-sama berkongsi ilmu, maklumat tentang mata pelajaran sejarah pada hari ini. Untuk topik kita adalah perluasan kuasa dalam tamadun India. Harapnya apa yang telah dikongsikan hari ini dapat manfaat kepada adik di luar sana, terutamanya apabila nak menjawab soalan peperiksaan pada masa akan datang. InsyaAllah. Jadi kita nak mengundur diri. Terima kasih kerana menonton dan kita jumpa lagi dalam Teras Didik TV KPM insya-Allah. Assalamualaikum. Bye.